وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Yang saya muliakan Tuan Imam, para muazzin, para pegawai masjid, seluruh jawatan kuasa pentadbiran dan pengurusan masjid, tuan-tuan guru, para asatizah, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita berniat i'tikaf supaya beradanya kita di dalam rumah Allah ketika ini akan dicatat sebagai amal yang saleh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk bernafas dan hidup pada malam ini. Allah limpahkan rahmatnya, Allah gerakkan hati-hati kita, Allah beri kekuatan kepada kita untuk melangkah hadir ke rumah Allah, solat berjemaah, kemudian kita duduk pula dalam majlis ilmu. Peluang yang kita dapat pada malam ini belum tentu kita dapat esok. Maka merayulah kepada Allah, mohonlah kepada Allah supaya kita ini seandainya panjang umur itu kita isi dengan sebaik-baik amalan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah saya menggunakan kitab Ziarah ke Alam Barzakh karangan Al-Imam As-Suyuti sebagai rujukan, bukan untuk mengajar tuan-tuan daripada kulit ke kulit, tak. Tapi saya menggunakan ia sebagai rujukan. Pada pertemuan kita yang pertama, secara muqaddimahnya telah saya ceritakan daripada awal perjalanan manusia itu bermula saat ia mati, dan akhirnya di penghujung perjalanan seseorang manusia itu, sama ada ia berada di dalam syurga Allah wa na'udzubillah ataupun ia tercampak ke dalam neraka Allah, na'udzubillah. Maka berbalik kepada perjalanan manusia yang pertama, yaitu gerbang alam akhirat, gerbang perhitungan bagi setiap manusia, yaitu ketika mana kita ini bertemu dengan kematian. Sebelum saya datang, sempat saya menonton video-video yang dimuat naik oleh sahabat kita, dan yang paling terakhir yang dimuat naik ialah Ustaz Nasrul, tak silap saya, menggantikan Ustaz Yaakob Yusra. Saya meneliti video tersebut supaya apa yang akan disampaikan pada malam ini tidak diulang lagi. Itu homework yang saya buat di rumah. Tuan,
Selain daripada mentelaah kitab, homework yang saya buat, saya cuba selidik apa penyampaian ustaz-ustaz di sini supaya ia tidak berulang. Jadi tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan nak main bagi kuliah ke, ceramah ke, tazkirah ke, khutbah ke. Ia melibatkan dengan ilmu Allah, amanah yang terlalu besar. Tajuk kita pada malam ini sambungan daripada Ustaz Nasrul berkenaan dengan husnul khatimah. Di awal ceramah itu dia banyak cerita tentang husnul khatimah, memang kena dengan tajuk kita pada malam ini. Husnul khatimah dan su'ul khatimah. Husnul khatimah ini adalah anugerah daripada Allah. Anugerah dan hidayah daripada Allah. Tajuk ini juga saya baca semalam di sebuah masjid, kuliah bulanan juga. Tapi semalam dia tak macam ni, dia gerah semacam apa. Semalam kira angin kan dekat masjid tu. Tiba-tiba hari ini meletup. Mereka marah tuan-tuan. Sebab apa? Ustaz gerah semua. Tuan-tuan, kita bukanlah umur 10 tahun dah tuan-tuan. Kita umur dah puluhan tahun dah. Masa yang ada kepada kita ni dah tinggal sikit sangat dah. Sebab kita tak tahu deadline kita bila. Dengan umur kita yang hanya menanti dan menunggu untuk mati, nak kena belai lagi ke tuan-tuan? Nak kena main kuliah cakap tuan-tuan, tobat dah. Tuan-tuan, tu dia apa lagu tu? Dia kata apa? Tak boleh keras-keras orang lari, kena lembut-lembut. Tu cara berdakwah. Saya tak mau jawab panjang-panjang sebab penyokong dia tu ramai. Dalam grup anak Korea Allah tersebut. Tak mau sebut tersebut. Tapi saya tak mau lah. Maka dalam hati saya lah, sebab kalau banyak-banyak cerita biar-biar. Saya nak ulas sedikit lah berkenaan sikit. Sebab sini orangnya cerdik-cerdik, boleh berfikir. Ustaz-ustaz yang menceramah ni macam-macam kriteria. Tetapi seandainya kita hanya menumpukan kepada kuliah dan ceramah yang dikatakan hikmah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pergi lama tinggalkan kita dan berwasiatkan kepada kita Al-Quran dan hadis 1400 tahun yang lalu, betapa hikmah dan tingginya adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada lagi sampai hari ini orang yang masih ingkar dengan Al-Quran, orang yang masih ingkar dengan hadis. Maka daripada situ, mungkin antaranya kita ni hati dah kerak sebab kita bukan tahap anak-anak lagi. Anak-anak boleh dibentuk. Bak kata orang tua-tua nak melentur bulu daripada rebung. Kita ni dah jadi bulu, nak lentur payah, maka dia kena guna kekerasan untuk lentur. Kalau kekerasan pun belum mampu mengubah hati kita, menunjukkan bahawa hati kita sudah keras, susah untuk berubah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut tentang umur 40 tahun. Seandainya apabila tiba umur 40 tahun, kebaikan tidak dapat menandingi keburukan, nescaya bersiap sedialah ke neraka. Nabi diangkat umur 40 tahun. Umur kematangan seorang manusia itu bagi seorang lelaki 40 tahun. Kalau 40 tahun pun tak boleh berubah lagi, maka ketika itu hanya hidayah Allah saja yang mampu untuk mengubahnya. Kerja kita sampai keras ke, lembut ke, maka hati yang mendengar, hati yang menerima, seandainya ia menolak, maka tandanya hidayah Allah tu susah nak masuk dekat dia. Ada orang cerita pasal Allah, pasal Nabi, pasal neraka, pasal barzakh, tersentuh hati dia, mengalir air mata. Kerana apa? Takut. Tapi hari ini orang boleh bertikai lagi kan? Ustaz ni keras,
kalau sebut semua kata wah tempat tu elite. Guna tu jadi. Tu sebutlah, senang. Saya tak sebut, dia tak masuk dalam mic. Maka nak turunkan ego mereka, tuan. Allahu Akbar. Nak turunkan ego kita dengan tanggungjawab. Kalau kita nak ajak orang ikut kita, tuan-tuan ikut saya, senang. Saya kena bagi ceramah yang bagi tuan-tuan suka. Tapi saya nak ajak tuan-tuan balik kepada Allah dan Rasul, maka ia perlulah tegas, kadang-kadang merayu, kadang-kadang mengugut, seperti mana kaedah yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah memberi peringatan, Allah seru kita, Allah ugut kita. InsyaAllah malam ni tuan-tuan, di dalam kitab ni diceritakan. Saya rasa saya tak cerita lagi sebab video saya pun saya ulang kaji juga. Saya tak mau berulang kali. Ini siri pertama kita, insya-Allah, biiznillah. Mana tahu mereka ni pernah tentang aku. Yang menawar lah. Sebab semalam tak ada pelawak langsung, tu yang termarah. Di dalam kitab ini yang menceritakan tentang husnul khatimah. Seandainya Allah menghendaki seseorang kebaikan kepada seseorang hamba, Allah akan mengirimkan beberapa malaikat kepadanya sebelum kematian yang akan meluruskannya sehingga dia meninggal dalam sebaik-baik keadaan. Lalu orang pun berkata, fulan bin fulan mati, meninggal dalam keadaan yang paling baik. Setahun sebelum kematian, kebiasaannya setahun sebelum kematian, seandainya Allah ini memandang kepada seseorang hamba, Allah merahmati seseorang hamba, Allah melimpahkan hidayah dan taufik kepada hamba yang dia kasihi, maka Allah utuskan beberapa malaikat untuk menjadi pendamping dia, membawa dia kepada jalan yang lurus, sehingga akhir hayat dia mati dalam sebaik-baik keadaan. Dan orang ramai akan mula berkata-kata, fulan bin fulan mati dalam keadaan yang baik, kematian yang dicemburui. Inilah husnul khatimah. Sebab husnul khatimah bukanlah sesuatu yang boleh dicipta, direka cipta. Macam cerita Piramli kan tuan-tuan, aku mati dalam iman. Tak boleh. Sebab ia milik Allah, anugerah Allah. Maka bila Allah izin, maka malaikat yang ikut dia akan bawa dia kepada jalan yang lurus, bawa dia jalan yang dia buat kebaikan saja. Dalam sepanjang sisa-sisa hidup dia, dia ni akan melakukan kebaikan saja sampai hujung usia dia. Tak kiralah dia ni macam mana pada awalnya, bagaimana ia bermula tidak penting, tapi bagaimana ia berakhir. Mungkin dia ni dulu penyambut darus, tapi oleh kerana timbul ada satu kebaikan yang dia buat, Allah pandang dia, dia minta ampun dengan Allah, Allah rahmatkan dia, Allah bagi hidayah dekat dia, akhirnya dia berubah 360 darjah. Dan dia orang yang menginfakkan diri kepada jalan Allah sampai hujung waktu, dia meninggal dalam sebaik-baik keadaan. Maka bila dah meninggal tuan-tuan, ketika mana terlantar, tak kira di rumah ke, di hospital ke, di mana saja, orang yang datang ziarah dekat dia, buka selak kain yang menutup wajah dia, orang berkata, orang melafazkan di mulut, bersih jenazah ni, mayat ni bersih, tenang, ada cahaya, senyumlah, wangi makan. Ada siapa-siapa ada tunggu kat tepi pintu nak ambil seratus, sakit tengok mayat tolong cakap apa baik? Tak ada. Allah gerakkan hati orang-orang muslim, orang-orang mukmin untuk berkata baik kepada jenazah. Bila mana dimandikan, orang yang mandikan dia tu pula mungkin akan terlafaz, dan mungkin dia akan cerita selepas dia selesai uruskan jenazah, dia kata jenazah ni senanglah, lembut, ringan, tak ada najis, wangi, bercahaya, ada nur, bersih, mudahlah, tak pernahlah semudah ini aku uruskan jenazah. Dia akan bercerita, orang dengar. Bawa pula ke masjid nak disolatkan. Ketika mana sampai di masjid, orang sudah
tanah perkuburan ringan, selalu 6 orang, 10 orang, ni 4 orang pun cukup dah, 2 depan 2 belakang. Padahal kawan badan besar. Allah permudahkan, nampak mudah saja urusan pengebumian dia. Sampai di tanah perkuburan, tenang, redup. Kemudian bila balik, orang sentiasa berkata-kata tentang kebaikan dia. Sampai ke orang cerita tentang kebaikan. Itu tanda kematian yang baik, tuan-tuan. Husnul khatimah, kematian yang dicemburui. Maka sebab itu orang-orang mukmin, mereka ini hati dia sentiasa risau, bimbang, seperti mana kata Allah di dalam Al-Quran, wa qulubuhum wajilah. Hati mereka ini bimbang. Sebab apa bimbang? Takut-takut perbuatan mereka ini, pertuturan mereka ini tidak mendapat redha Allah, malah mengundang murka daripada Allah. Itu orang mukmin. Dia buat apa saja dalam hidup dia, dia risau pekerjaan dia, perbuatan dia, amalan dia ini Allah tak pandang, Allah tak redha, tapi mengundang pula murka daripada Allah. Hati dia bimbang. Sebab mereka nak mengharapkan hidayah Allah itu sentiasa bersama dengan mereka setiap masa. Dia takut semayang dia, bila dia selesai solat, dia bimbang solat dia ni tadi Allah angkat ataupun Allah campak semula ke muka-muka. Seperti mana kain yang buruk. Doa yang dia panjatkan, yang dia minta pada Allah, sama ada doa ini Allah angkat ataupun terhijab, tak sampai kepada Allah, dia bimbang. Sedekah yang dia bagi, dia bimbang kalau timbul perasaan riak, takabur, bermegah diri atas sumbangan dia. Dia takut, dia bimbang. Dia cuba sedaya upaya biar ikhlas billah, kerana Allah Ta'ala. Maka dia pergi kerja, dia jaga tutur kata dia, dia jaga syariat, dia jaga segala-galanya agar pekerjaan dia, perbuatan dia diangkat menjadi ibadah. Pagi-pagi dia keluar, sebelum keluar dia niat, aku nak keluar pergi kerja hari ini lillahi ta'ala, mencari rezeki yang halal untuk aku, untuk isteri-isteri. Andai lebih ada rezeki daripada-Mu ya Allah, aku ingin bantu saudara-saudaraku. Dia pun bergerak pergi kerja. Dalam perjalanan motor ke kereta ke, lidah hati sentiasa berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Antara zikir-zikir yang ringan di mulut tetapi berat di timbangan. Dia selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Sampai tempat kerja, pangkat betapa jujur dan amanahnya dia. Dia jaga pertuturan dia, dia jaga tata kerja, etika kerja dia. Bila time waktu solat, dia tinggal sebentar, tunaikan yang mana wajib dulu. Maka kepulangan dia, daripada pergi dan pulang dia, diangkat menjadi ibadah. Bayangkan hari-hari kalau dia buat macam tu, 30 tahun, 40 tahun. Maka kita tuan-tuan, hati-hati kita ini tak berapa nak rasa bimbang, tak berapa nak rasa gentar dan gemetar atas ubutan Allah kepada kita. Sebab itu kita kena cuba tuan-tuan, sebelum mana kita dihisap kelak oleh Allah, lebih baik kita hitungkan diri kita dulu ketika mana kita ada di dunia. Seandainya hari ini dengan izin Allah, Allah buka hijab di depan mata kita, seandainya, dan ia mungkin tidak akan berlaku, tetapi ini perumpamaan. Seandainya Allah buka hijab di depan mata kita, kita dapat melihat 2 malaikat yang sedang mencatat dan mencatat suratan amalan kita yang telah lalu dan kini. Lalu diberi kepada kita kitab catatan amal tersebut untuk kita teliti dan baca. Nescaya saya percaya, andai saya lah yang berada pada situasi tersebut, menangis histeria saya,
menjerit saya, ketakutan saya, mungkin pingsan dan boleh menyebabkan mati. Sebab buku catatan amal kita ini dipenuhi dengan kejahatan dan kemaksiatan. Kita semayang 40 tahun, kita buat amal 40 tahun, rupa-rupanya tidak terangkat oleh Allah. Kosong belaka di dalam kitab, yang ada hanyalah dosa yang belum terampun. Tuan-tuan, seandainya kita boleh tengok report buk kita hari ini, Allah, tapi dia tak berlaku. Kalau kita boleh tengok, maka ketika itu kita akan jadi ketakutan, kerana kita takut tak sempat masa yang ada untuk kita lakukan sebaik mungkin amal kepada Allah. Sebab bekal yang kita nak bawa pergi ke alam akhirat ni, hari ini kita sedang mengumpul bekalan. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya, dan seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya tetapi buruk juga amal perbuatannya. Maka hari ini tempoh yang Allah bagi kepada kita, peluang umur ini, untuk kita cari bekal sebanyak mungkin. Dan bekal itu kita akan buka bila? Ketika mana kita di dalam alam barzakh dan di mahsyar. Buka bekal, tuan-tuan, buka Tupperware, tengok. Alhamdulillah, bekal yang kita bawa balik fresh, terbaik daripada ladang. Macam ikan yang fresh, yang dinikmati, yang disukai oleh orang. Orang menikmati ikan fresh ni berbeza rasanya. Seandainya yang kita buka Tupperware itu, tuan-tuan, bekal yang kita bawa rosak, basi, busuk, ada ulat, Allah, nak buat macam mana? Ni perjalanan kita bawa bekal, kita tak jaga bekal kita, tiba-tiba rosak bekal kita. Ada orang dia bawa, dia rasa bekal dia banyak, buka kosong, tak ada. Dia kata, mana bekal aku? Ini perumpamaan bagi kita faham. Yang kita duk tengah kumpul ni, ambil bekal, nak buka sana, buka tuan-tuan, nak minta kat siapa? Ni minta sikit bekal, minta sikit. Tak ada, nafsi, tak ada kongsi dah. Maka hari ini, tuan-tuan, kita nak meraih husnul khatimah, mestilah kena mendapat pandangan dan rahmat Allah. Kena cari pandangan Allah dulu, baru Allah boleh rahmatkan kita, lalu diberikan hidayah kepada kita. Ada orang cerdik pandai, dia mempunyai kelulusan pendidikan hebat dan tinggi, berjayanya dia PhD dan sebagainya, tetapi kehebatan akal fikiran dia, kecerdikan dia belum tentu dapat mendalami ilmu agama, walaupun sehebat mana dia. Sebab hidayah milik Allah. Kan kita tengok kadang-kadang Allah ni kan cerdik, kalau tengok dari segi pendidikan, tapi lawan Quran, lawan hadis, pertikai ulama-ulama. Hidayah milik apa? Ada orang rumah dia sebelah masjid, dia dengar suara azan, dia dengar kuliah, tapi dia tak boleh dapat, sebab hidayah tak ada bersama dengan dia. Allahu Akbar. Ada orang rumah jauh, dia boleh main juga, duduk sebagai tetamu Allah, sebab hidayah Allah bersama dengan dia. Ada orang walaupun umur dia sudah meningkat 50-60 tahun, tapi dia mampu untuk bangun solat sunat. Nak dibandingkan dengan orang muda yang ada kekuatan, tak boleh nak mangkit semayang sunat. Hidayah milik Allah. Orang tua boleh mangkit tengah-tengah malam semayang tahajud, kita hak muda ni tak boleh mangkit. Hidayah milik Allah. Maka orang-orang mukmin qulubuhum wajilah, mereka ini takut, bimbang kalau kehidupan mereka, amal perbuatan mereka ini tidak mendapat rahmat, malahan mengundang murka Allah. Tuan-tuan, kejarlah redha dan rahmat Allah. Moga-moga hidayah itu sentiasa bersama dengan kita sampai kita mati, dan ia berterusan rahmat Allah ketika mana kita berada di dalam barzakh. Allah turunkan rahmat kepada kita, dan Allah memberi pandangan kepada kita ketika
ketika mana kita berada di mahsyar dan kita dimasukkan ke dalam syurga hanya dengan redha Allah dan rahmat-Nya, bukan kerana amal kita. Ada satu kisah sebelum kita masuk kepada penjelasan su'ul khatimah. Ada satu kisah yang termuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin berdasarkan hadis yang sahih. Tuan-tuan pernah dengar cerita ni? Famous, popular. Seorang pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing. Dia seorang pelacur. Bayangkan dosa zina dia banyak mana, besar mana. Tetapi oleh kerana belas ihsan dia kepada makhluk Allah, dia memberi minum. Itu membuatkan Allah suka dan pandang. Lalu selepas itu Allah berikan hidayah kepada dia. Dia bertaubat dan melakukan amal yang soleh dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Tuan-tuan jangan tak dengar cerita sampai habis. Oh, dia bagi minum terus mati, Allah masuk dalam syurga, tersenarai nama sebagai ahli syurga. Tak, Allah bagi hidayah, dia taubat, dia menjadi orang yang baik, dia ubah kehidupan dia, akhirnya dia meninggal dalam sebaik-baik keadaan. Seperti mana hadis yang kita baca sebentar tadi. Berbeza dengan seorang perempuan dalam Riyadhus Shalihin juga, hadis yang sahih juga, seorang perempuan yang abid. Abid ni ahli ibadah, kerja dia baca Quran, zikir, tapi mana duduk di rumah, ibadah saja. Solat sunatnya banyak, Qurannya banyak, tahajudnya banyak. Tetapi dia pernah mengurung kucing-kucing dan tak diberi makan sampai kucing itu mati. Akhirnya dia ini dimurkai oleh Allah, walaupun seorang ahli ibadah, lalu namanya tercadul sebagai ahli neraka. Nampak? Kita ada main masjid, kita jangan merasa yang kita lebih mulia daripada orang lain. Bila kita tengok orang yang tak main semayang, orang yang duduk di rumah tak main semayang, tugas kita lah untuk mengajak dia, walaupun 1000 kali ajarkan. Takut nanti esok ni berubah tempat. Kita pula duduk di rumah, dia pula yang main masjid. Allahu Akbar. Takut sebab hidayah bukan milik kita, Allah punya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, baik, insyaAllah. Maka kita sambung sikit. Jika kematian telah menjemputnya dan dia mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah baginya, dia akan menolak nyawanya agar segera keluar daripada dirinya. Pada saat itu dia lebih suka bertemu dengan Allah dan Allah pun menyukai bertemu dengannya. Apabila janji Allah telah sampai, iaitu mati, kematian yang Allah janji, tidak pernah Allah mungkir janji, dan ia pasti akan berlaku kepada saya dan kita semua. Maka ketika mana janji Allah sampai, maka dia orang yang beriman ini, orang yang mukmin ini, yang Allah limpahkan rahmat dan hidayah tadi, dia sudah bersedia walaupun dalam keadaan ketakutan, gentar apabila berhadapan dengan sakarat, melihat wajah malaikat dan Allah buka hijab di depan mata dia. Dia tengah takut, gentar. Siapa tak takut mati, tuan-tuan? Kita ketakutan nak mati kerana kesakitan dia yang amat sangat. Dalam keadaan ketakutan ni, Allah buka hijab depan mata. Lalu diperlihatkan kepada dia bagaimana tempat yang akan dia duduk, tempat yang akan dia huni di alam barzakh. Ini orang beriman, orang mukmin. Allah tunjuk bagaimana keadaan barzakh dia yang dilapangkan, yang di bawah hamparan daripada syurga. Indah tempat dia, cantik tempat dia, taman-taman syurga yang tak boleh kita nak gambarkan. Seandainya atas dunia ni ada sebuah taman yang paling cantik, nombor 1, belum tentu ia mampu menandingi taman-taman syurga yang ada di dalam barzakh sebagai habuan dan ganjaran untuk orang-orang mukmin. Maka diperlihatkan kepada dia. Lalu Allah tunjukkan juga kepada dia istana mahligai dia yang sedang dibina dan dinanti-nantikan oleh dia di dalam syurga. Ketika tu, tuan-tuan, segala pahit, letih, susah, payah,
sebelah kanan kepala kita, bagaimana dengan keadaan wajah yang berseri-seri? Malaikat maut akan datang dengan dalam keadaan wajah yang berseri-seri, bersama dengan rombongan malaikat rahmat yang jumlah dia khilaf. Dalam kitab tulis 600, saya dah 600 ribu. Itu dia, ramai akan turun, datang kepada kita, lalu diucapkan salam. Malaikat datang ucap salam, dan dia menyeru roh yang baik ini untuk keluar bertemu dengan Allah. Seperti mana kamu ini merindui dan mencintai untuk bertemu dengan Allah, begitu juga Allah sedang menanti-nanti untuk bertemu dengan kamu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diseru, lalu roh itu pun mula ditarik keluar. Roh orang-orang mukmin akan keluar daripada tubuh badan begitu mudah seperti mana air keluar mengalir daripada bekasnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sakit, tetap sakitlah tuan-tuan, tapi dipermudahkan. Kemudian tuan-tuan, roh itu akan keluar. Dia ni, orang mukmin ni, bila roh nak keluar, dia rela, dia surrender. Aku nak jumpa dengan Allah, aku nak kembali kepada Allah, aku nak tinggalkan dunia yang cukup kotor ini, dunia yang fana ini. Aku nak pergi ke dunia alam yang kekal abadi. Maka ketika itu tuan-tuan, dia tidak menahan roh dia daripada jasad dia, lalu keluar dan bertemu dengan Allah. Itu pengertian muqaddimah awal husnul khatimah. Sebab kita akan bahas sebuah hadis yang cukup panjang daripada Barra bin Azib tentang kata-kata Nabi, sabda Nabi yang menceritakan apa yang berlaku saat kematian yang lebih detail. Ini orang kata apa? Pengertian tentang tanda-tanda husnul khatimah. Baik, selesai. Sebaliknya, su'ul khatimah. Na'udzubillah. Jika Allah menghendaki keburukan kepada seseorang, lalu dia menetapkan baginya 1 tahun sebelum kematian seekor syaitan yang akan menyesatkan dan menggelincirkan sehingga dia meninggal dalam keadaan seburuk-buruk keadaan. Lalu orang-orang pun berkata, fulan bin fulan meninggal dalam keadaan paling buruk. Ini yang kita takut. Setahun sebelum kematian, seandainya Allah tidak pandang orang ini, hamba ini, Allah tidak memberi rahmat kepada dia, Allah tidak memberi hidayah kepada dia, lalu diizinkan syaitan-syaitan ini berdamping dengan diri dia, mengajak dia, membawa dia kepada jalan kemaksiatan, kemungkaran. Sampai bila? Sampai ia rasa selesa, terus bergelumang dengan dosa, sampailah ajalnya mati dalam seburuk-buruk keadaan, su'ul khatimah. Saya tak sembahyang pun duit saya banyak, kan? Saya tak sedekah pun rezeki saya murah. Itu dia tuan-tuan. Ini antaranya orang yang bergelumang dengan dosa, Allah bagi lagi, Allah bagi lagi, Allah bagi lagi. Dia lagi seronok, dia lagi seronok, dia selesa. Dia tak baca Quran, dia tak rasa apa-apa. Dia tak sembahyang, dia tak rasa apa-apa. Dia tak puasa, dia tak rasa apa-apa. Ramadan nak main pun, dia tak rasa apa-apa. Allahu Akbar. Bila dia nak buat baik, ada benda yang halang, ada benda yang halang. Seolah-olah Allah tak bagi izin kepada dia untuk buat kebaikan. Tiba akhirnya dia mati seburuk-buruk keadaan, dan orang-orang pun mula berkata, fulan bin fulan mati dalam keadaan yang buruk. Kita ulang tayang balik cerita tadi, terlantarlah jenazah. Maka orang pun datang, selaplah kain yang menutupi wajah dia. Orang tak kata di mulut, orang kata di hati. Kalau kata kat mulut, isteri dengar, suami dengar, anak-anak dia dengar, terasa hati. Dia kata dalam hati, jadi dosa hati. Awak muka dia hitam, dulu
seri lah, tak ada nur, tak ada cahaya, tak senyum pun masam kan, busuk pula tu. Orang katakan hati. Kemudian tuan-tuan, waktu mana dimandikan jenazah, orang pula kata lagi, hak orang mandi jenazah tu biasanya jarang lah, tapi mungkin sebagai pengajaran dia tak sebut nama, dia cerita sebagai motivasi untuk kita muhasabah diri. Ni ada satu jenazah yang pernah saya urus, payah, tubuh badan dia keras, nak betul nak lembutkan tak boleh, najis banyak, bau busuk, keluar ulat dan sebagainya. Tu menyusahkan dia pula untuk uruskan jenazah. Selesai dikebumikan, orang bercakap-cakap tentang dia, padan muka, hidup atas dunia bagi susah orang, lah ni dah mati, aman dunia. Itu antara kematian yang buruk, su'ul khatimah. Allah buka aib ketika mana dia mati. Waktu hidup Allah tutup. Allah tutup aib dia, comel-comel, cantik-cantik, dipandang mulia oleh manusia, dihormati oleh manusia, diletakkan di tempat yang mulia. Tapi bila mati, tuan-tuan, Allah buka aib, malu. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan, tak mana tadi? Kematian yang buruk, orang-orang mula berkata tentang keburukan yang pernah dia buat, maka itulah tanda-tanda orang yang bertemu dengan su'ul khatimah. Apa tanda-tanda awal orang yang akan bertemu dengan kematian yang buruk? Di sini dinyatakan 4 perkara. Yang pertama, orang yang mengabaikan solat. Yang kedua, peminum arak. Yang ketiga, orang yang menderhakai ibu dan ayah. Dan yang keempat, orang yang menyakiti hati-hati orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Itu tanda-tanda kematian yang buruk. Apabila saat dia bertemu dengan kematian, dia mengetahui apa yang Allah janjikan baginya, lalu ia berusaha untuk mengembalikan nyawanya dan tidak menginginkan nyawa itu lepas daripada dirinya, dan pada saat itu ia tidak suka bertemu dengan Allah, dan Allah pun tidak suka untuk bertemu dengan dia. Orang yang mati su'ul khatimah ni, dia tak bersedia, dia tak apa rasa gerun atas peringatan, seruan, ugutan Allah dan Nabi SAW. Tiba-tiba malaikat maut main ambil nyawa. Diutuskan malaikat, diarahkan malaikat maut untuk datang seburuk-buruk keadaan, gentar dan takut. Wallahu a'lam wajahnya bagaimana, kehitaman, matanya kebiruan, suaranya seperti halilintar tu, dan bersama dengan rombongan malaikat azab ramai itu membawa pakaian kafan daripada neraka. Bila mana malaikat main dekat telinga, tak payah jerit kot, sebab suara jeritan saya tidak dapat menandingi jeritan malaikat maut. Takut lagi saya jerit terkejut tuan-tuan, ada halimah jantung naya. Malam ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mana malaikat maut datang dalam seburuk-buruk keadaan, dia yang sedang sakit nazak ni tengok muka, wajah malaikat maut. Allahu Akbar. Malaikat maut ni bila datang dalam seburuk keadaan, wajah dia tu pun dah azab dah. Ketakutan kita, wallahu alam, andai katalah tuan-tuan, tiba-tiba landing seorang malaikat maut depan kita dengan bentuk wajah dia sebenar-benarnya, mungkin kita semua akan mati kerana tak sanggup melihat dan terkejut. Seperti mana kisah para nabi. Nabi Ibrahim AS, kalau tak salah saya, diberi keizinan oleh Allah, dia nak tengok muka malaikat maut. Lalu kata malaikat maut, berpaling kamu. Bila berpaling semula, ditunjukkan wajah yang sebenar. Tu
Itu cara Nabi kita. Allahu Akbar. Bila mana dia datang tuan-tuan, roh itu sebelum mana ditarik, maka ketika itu Allah buka hijab dan dia dapat melihat dua malaikat pencatat amal. Lihat kiraman katibin ni, yang nak catat amal kita lah ni, dan akan datang sampai akhir hayat kita. Ketika mana kita nak mati, Allah buka hijab mata kita ni dan kita dapat melihat. Ketika itu tuan-tuan, apa kata dua malaikat ni? Kamu heret aku ke tempat maksiat. Kamu paksa aku melihat perbuatan maksiat kamu. Kamu paksa aku mendengar pertuturan keji kamu. Aku bermohon kepada Allah, moga tidak ada balasan yang baik untuk kamu, kata malaikat. Dia tunggu lama dah. Kita buat maksiat, kita bawa dia tengok, dia tulis. Kita cakap benda yang kotor-kotor, kita cakap benda yang keji, kita umpat fitnah orang. Kita paksa dia untuk mendengar dan menulis. Dan akhirnya di hujung waktu, dia sumpah kita pula. Dia marah kita pula. Dia lempar buku catatan amal ke muka kita. Tuan-tuan, ni saat kematian ni yang cukup getir ni. Ketika mana Allah tunjuk pula depan mata kita tempat yang akan kita diami kelak di barzakh. Bagaimana siksaan yang sedang berlaku dan menanti kita. Keadaan lubang-lubang itu menjadi lubang neraka dengan haiwan yang berbisanya. Allah. Api yang menjulang-julang membakar. Kemudian dipertontonkan bagaimana keadaan dan tempat kita di dalam neraka. Takut ni, tengah takut. Mai malaikat, tambah lagi ketakutan. Datang lagi para syaitan, datang kepada kita, terus menyesatkan kita. Gelu lidah ni untuk mengucap, untuk bersyahadah. Ditambah pula kesakitan kematian. Ini saat yang paling hebat dalam hidup kita ketika itu. Allah tak dapat nak bayar. Bagaimana keadaannya saat penghujung ni? Tuan-tuan bayang. Lalu tuan-tuan, ketika mana roh itu hendak ditarik keluar, jasad orang kafir, orang munafik, orang fasik yang tidak bersedia untuk mati, maka mereka menahan roh daripada keluar. Dia tak mau keluar. Dia kalau boleh tak mau keluar, maka berlari-lari roh di dalam tubuh badan. Lari pergi sana, kaki dia menyorok sana, menyorok, tak mau keluar. Sehingga menyebabkan malaikat maut merentak roh itu seperti mana direntak rumput dengan akar-akar. Sakit tak boleh nak dibayangkan. Orang mukmin sakit, tetapi dipermudahkan. Nabi kata, air yang ada di dalam bekas, kita buka ni, kita tuang. Bagaimana ia mengalir begitu mudah, roh orang mukmin itu mengalir keluar. Tapi roh orang munafik, orang fasik dan kafir direntak. Bayangkan, direntak. Sakitnya bagaimana? Sebab itu sehingga berbuih. Itu tanda. Berbuih di mulut dia. Kemudian dengkuran dia bunyi. Ketika mana roh itu sedang ditarik keluar, tu bunyi seperti keredai. Kaldeh lah. Kau nak sebut apa bahasa buku payah? Kaldeh lah. Orang Penang kata kaldeh lah. Najis keluar banyak. Itu antara tanda-tanda su'ul khatimah. Mata terbelit. Macam-macam keadaan tuan-tuan. Itu petanda. Yang mana roh itu apabila keluar dan berada di dalam genggaman malaikat maut, maka ketika itu tuan-tuan berhamburlah bau yang cukup busuk. Tak boleh nak dibayangkan bau yang busuk ada atas dunia. Bau itu lebih busuk dan boleh dihidu oleh seluruh penghuni langit. Siapa penghuni langit? Para malaikat, para nabi, para rasul, para orang-orang soleh, para syuhada. Langit alam Allah itu luas dan mereka bertanya,
siapakah roh ini yang busuk? Jawab malaikat maut. Yang mengiringi roh kita dibawa naik ke atas langit, disebut nama kita Fulan bin Fulan, nama yang cukup dan paling dihinakan. Tuan-tuan, kalau orang panggil nama kita tak ketahuan, gelaran-gelaran yang tak ketahuan, kita marah. Sebut nama tak betul, mempermainkan nama kita dan ayah kita pula, diberi gelaran yang tidak baik, kita marah. Itu di dunia kita dah mula marah. Tapi bagaimana yang menyebut itu malaikat, yang menghina itu seluruh penghuni langit? Jijiknya kita, hinanya kita. Apabila roh itu dibawa naik, bila mana bau busuk itu menyebabkan penghuni langit ini memohon kepada Allah, ya Allah, jangan lepaskan, jangan cemarkan, jangan kotorkan alam yang bersih dan suci ini daripada roh yang kotor dan jijik ini. Lebih kurang macam itulah perkataan yang saya sebut ni alih bahasa. Maka roh yang dibawa itu nak dibawa naik ke langit, tertahan di pintu langit yang pertama. Ni roh kita ni keluar daripada jasad. Roh orang kafir, munafik, fasik, bukan roh kita. Saya silap, minta maaf. Bukan roh kita. Minta kita ini bukan daripada golongan mereka. Roh ini akan terus dikafan oleh malaikat maut. Kafan yang dibawa daripada neraka tadi, bawa naik, diiringi oleh malaikat-malaikat azab tadi yang ramai tadi, sampai di pintu langit yang pertama. Ditanya oleh penjaga langit yang pertama, siapakah ini? Maka jawab malaikat maut, nama Fulan bin Fulan. Maka nama itu tidak diizin untuk melepasi pintu langit yang pertama. Bayangkan, tak boleh nak lepas. Lalu Allah berfirman, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulul jannah hatta yalijal jamal fi sambil qirat. Sekali-kali pintu langit ini tak akan dibuka, dan kamu jangan berangan mengharap untuk masuk dalam surga sehingga unta masuk dalam lubang jarum. Allahu Akbar. Pintu langit ni tak akan dibuka, kamu tak akan masuk dalam surga. Kalau nak masuk pun hang tunggulah sampai unta boleh masuk dalam lubang jarum, baru bagi yang masuk surga. Tu kata sindiran. Yang sindir kita ni bukan manusia, Allah. Ada di dalam Quran, tuan-tuan. Allah. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang bila saya baca ayat ni, kalaulah dengan ayat ini pun kita masih lagi tak berapa berasa lagi bagaimana keadaan hati kita ni, qalbun kita ni macam mana. Tuan-tuan balik, buka Al-Quran yang ada tafsir surah Al-A'raf ayat ke-40. Tuan-tuan baca, tuan-tuan baca makna dia, tuan-tuan renung dalam-dalam. Roh ini tak akan diterima oleh langit. Seperti mana doa kita yang kita sebut tadi. Kita pasal duk angkat doa kan, amin, amin, amin. Rupanya doa kita tak terangkat, terhijab di pintu langit kerana dosa-dosa kita. Boleh dengan syarat taubat dulu. Sebab tu orang kata nak minta apa-apa pun buat solat taubat, kemudian lakukanlah solat hajat. Kita berhajat kepada sesuatu, banyakkan bersedekah. Mungkin dengan sedekah itu Allah kabulkan, Allah pandang kita. Tu etika dia. Jangan kita ni banyak dosa terus angkat, takut kita tak tahu. Wallahu a'lam. Sebab tu tuan-tuan, kita kena komunikasi dengan Allah. Sebab sebelum kita menghadap Allah, lebih baik hari ini kita komunikasi dengan Allah. Solat kita
dikira komunikasi, doa kita itu dikira komunikasi. Tetapi kita tambah lagi. Tuan-tuan cuba buat. Tuan-tuan cuba buat, tuan-tuan berkata-kata dengan Allah. Sebab orang beriman tahu dan beriman bahawa Allah itu maha mendengar, beriman bahawa Allah itu maha melihat, dan beriman Allah itu maha mengetahui. Kita nak cuba Allah nak pandang kita dah? Kita nak cuba Allah nak tengok kita dah? Maka tuan-tuan cuba berkata-kata, ya Allah. Biasanya orang nak cakap dia akan doa. Tak, tuan-tuan cakap seperti mana hamba dan pencipta. Bercakaplah seperti kekasih dengan kekasihnya. Duduk saja-saja, ya Allah. Berilah aku tanda, ya Allah. Seandainya segala permohonan ampunanku kepadamu, ya Allah, sudah kau hapuskan, berilah tanda, ya Allah. Tunjukkanlah. Kita cuba. Saya dah cuba, tuan. Tuan-tuan pun boleh cuba. Antaranya yang saya boleh kongsi, mungkin bila ada hari cuti, kita hajat nak bangun malam. Kalau nak bangun malam, kita akan kunci jam. Kita akan pesan dekat isteri ataupun anak-anak. Tapi kali ini jangan. Kunci jam pun jangan, pesan kat siapa pun jangan, senyap. Tuan-tuan nak tidur, ambil wudu, istighfar banyak-banyak, selawat banyak-banyak, dan akhir tuan-tuan berkata-kata dengan Allah, ya Allah, malam ni hajat nak bangun solat tahajud. Lebih kurang pukul 3 pagi. Ketika mana orang lain sedang tidak tidur. Mohon ya Allah, merayu ya Allah, kejutkan aku jam 3 pagi. Tuan-tuan tidur. Kalau menjadi, tuan-tuan buka mata dah, tuan-tuan tengok jam dulu. Allah akan hantar tentera-tentera dia. Tak kira lah tuan-tuan terkejut ke, bunyi buruh ke, nyamuk main kat telinga ke, mimpi jatuh bangunan ke, terkejut. Tuan-tuan tengok jam tu kan. Tuan-tuan tengok 3 tepat ke 3 minit. Cuba lah. Kalau tak jadi, cuba sampai jadi. Kalau dah menjadi, jangan buat sekali, cuba 2-3 kali. Takut nanti kata kebetulan. Tak ada. Hidup ni tak ada kebetulan. Semua sudah tersurat oleh Allah. Semua dengan kuasa Allah. Allah hantar tentera-tentera dia untuk bangunkan kita. Tengok. Ketika tu tuan-tuan rasa percakapan, rayuan tuan-tuan ini didengar oleh Allah. Minta lah apa tuan-tuan nak. Minta. Baru ni Ustaz Rizal main. Dia kata, antara doa yang mustajab ketika mana hujan turun, betul? Hujan turun kita tak ada payah. Waktu tu mustajab. Minta apa permintaan yang paling utama, tuan-tuan? Minta apa dulu? Orang minta syurga ya Allah, bini nombor 2 ya Allah, comel-comel sikit ya Allah, harta kaya ya Allah. Nak minta ampun dulu. Dengan keampunan itulah kita bersih. Moga-moga ada kebersihan hati dan jiwa diri kita. Maka mudah untuk kita lakukan amal. Allah cakaplah tuan-tuan. Sebab apa kita nak cuba? Kita nak test. Allah mahu nak dengar perkataanku. Allah mahu nak pandang aku yang hina. Kalau Allah tak mau dengar, Allah tak mau pandang, tak ada guna. Sebab siapa yang kita kejar? Manusia tak? Kita kejar Allah. Kita kejar Allah dulu daripada Allah. Hak milik yang Allah ada baru dia bagi. Syurga hak dia baru dia bagi. Rezeki hak dia bukan hak kita. Kalau kita kata rezeki, harta yang ada kat kita punya, memang kita keluarkan untuk sedekah, kita akan rasa dia berkurangan. Aku ada 100 ribu, bagi kat Ustaz Adah lah malam ni 100 ribu. Contoh. Tapi kalau kita rasa ni 100 ni aku nak infak ni, ini bukan hak aku, hak Allah. Moga Allah pinjamkan kepada aku, rezekikan aku jadikan ia saham. Harta Allah berkurang ke?
Bezanya keyakinan kepada Allah. Saya pun belajar. Dulu saya, tuan-tuan, orang yang tidak yakin. Tidak yakin kepada rezeki. Kita tak yakin. Bila main musibah ya, kesusahan ya, bukan kita minta dengan Allah, kita minta dengan manusia. Kita takut. Apa yang tak ada pada kita ni, kita mula takut. Sebab kita tak tahu kebergantungan kita dengan Allah. Alhamdulillah, Allah atur pertemukan saya dengan Ustaz Ahmad Nizam. Saya bawa Ustaz Ahmad Nizam daripada Kuala Lumpur ke utara. Mula-mula sekali. Maka ketika itulah saya berdamping dengan Ustaz Ahmad Nizam, yang banyak mentarbiyah hati saya. Sampai hari ini, walaupun tak baik-baik lagi, sebab hati kerah lagi, tapi sedikit sebanyak boleh nak cuba nak jadi baik. Itulah sempena hari guru. Saya mesej kat dia semalam, kata Ustaz sedih lah menangis. Menangis sebab tak peringat kat Ustaz, pasal Ustaz tinggal 2 bulan. Takut dalam 2 bulan ni kita jadi hantu balik. Sebab dia main tiap-tiap bulan. Dia main, dia tengok kita, dia tak kan? Bila dia tinggal kita 2 bulan, kita tak ada orang yang duk guiding kita, duk tarbiyah kita. Takut tergelincir sebab kita bukan kita, saya. Sebab saya bukan orang soleh. Iman tak apa nak kuat lagi. Bahaya. Cukuplah sekadar tuan-tuan pukul 9. Kan nak lajak lagi. Cukup. Malam ni tak apa-apa nak hangat sangat. Kan? Tapi boleh tahan lah. Boleh kan? InsyaAllah. Nanti tuan-tuan tak boring, sudahlah tuan-tuan boring nak buat. Macam mana hidayah pilih apa? Asyik tu main perang, tak keluar suara aku. Kan? Main lagi sekali duduk lagu tu juga. Tak ada apa. Kan? Jadi, ya baru 2 kali. Baru 2 kali kan. Main lagi sekali tak ada dah. Tak maaf. Itu berlawak kan. Baru 2 kali. Sebab kita akan bertemu semula pada Syawal. Betul? Selepas raya. Tampak lagi tuan-tuan. So tuan-tuan, ini antara pengenalan awam tentang husnul khatimah. Perbahasan tentang husnul khatimah, su'ul khatimah panjang lagi. Dan ada kitab khusus bab husnul khatimah yang kalau dalam kitab tu dia cerita banyak cerita-cerita berkenaan kematian yang baik. Saya tutup dengan satu cerita, boleh? Saya tutup dengan satu cerita. Cerita ini ada di dalam kitab Di Sebalik Tabir Kematian karangan Al-Imam Ghazali. Cerita ni ada seorang lelaki di bumi Iraq, kota Baghdad. Dia ni tiap-tiap malam kalau balik mabuk, peminum arak. Kemudian bila dia balik, dia mabuk. Dia balik, dia mabuk. Sampai satu hari dia meninggal. Bila dia meninggal, tak ada orang datang untuk urus. Allah, sedih tuan-tuan. Tinggal isteri dia seorang-seorang, tunggu punya tunggu, tak ada siapa main. Seorang pun anak Korea tak main, dengan imam, dengan pengurusi semua tak main, tak nampak orang. Dia tunggu sampai tengah hari tak ada juga. Dengan kudrat yang ada, dia pun uruskan jenazah suami dia. Dia mandikan, dia kafankan. Ni isteri solehah. Walaupun siapa suami dia, dia uruskan. Dah siap kafan, dia ambil pelepah tamar, dia letak jenazah suami dia atas pelepah tamar, lalu dia heret ke tengah padang pasir. Macam kita dulu kecil-kecil kan, pelepah nyok tu kan, lebih kurang. Dia letak, dia heret sampai ke tengah padang pasir. Sampai di tengah padang pasir, lalu dia pun mula gali lubang. Tiba-tiba tuan-tuan, Tok Imam lari. Dah lah tua, lari. Ni tu saya tak mahu. Tok Imam lari. Nanti. Ni suami kamu kan? Ya, suami kamu. Tak
tak ada siapa-siapa uruskan. Dah meninggal dah, saya tunggu, tak ada siapa mai. Maka saya pun uruskan dah, ni nak tanam lah. Macam ni. Balik pergi kat kampung, dekat Taman Sejahtera kita tu, pergi panggil semua anak Korea, kata aku suruh mai. Tok Imam, kan? Tok Imam kalau sebut nama pun Tok Imam. Tok Imam panggil, semua pakat mai. Kalau habis rumah semua pakat menunggu pergi dekat padang pasir tempat yang nak dikebumikan. Maka mereka pun ramai-ramai solatkan jenazah, lalu dikebumikan selesai. Habis tanam tuan-tuan. Hak geng-geng anak Korea ni pergi sebut Tok Imam. Mam, dia ni minum apa Tok Imam? Buat apa kita nak solatkan jenazah dia? Buat apa kita nak uruskan jenazah dia? Yang imam panggil kami ni siapa? Ini banyak dosa. Dia buat dia tu lah. Imam pun sebut, dia jawab, tadi balik pada Zohor, habis-habis aku makan, aku letak kepala saya. Dalam letak kepala tidur tu, aku mimpi. Aku diarahkan untuk pergi ke padang pasir kerana ada seorang perempuan yang sedang menguruskan jenazah suami dia. Aku dikejutkan, diarahkan, lalu aku pun terjaga. Cepat-cepat aku datang dan benar peristiwa ini sedang berlaku. Tu yang aku panggil apa ni? Aku pun tak tahu. Mai kita tanya ini dia. Kak Nam, contoh. Ada Kak Nam? Ada. Ni Kak Nam. Ni Pak Haji ni, saya tak mahu sebut nama. Ni Pak Haji ni, apa amalannya yang membuatkan saya termimpi dan diarahkan untuk uruskan jenazah dia, sedangkan dia seorang peminum arak? Isteri dia kata, ya, suami saya seorang kaki botol. Tiap-tiap malam dia balik memang mabuk, terhuyung hayat, bau arak di mulut dia. Lalu dia pergi ke katil dan tidur. Di tengah malam dia terjaga dan terbangun. Lalu ia mengesok di hujung-hujung penjuru rumah. Lalu ia berkata, ya Allah, banyak dosa aku ya Allah. Kalau aku mati ya Allah, neraka mana yang akan engkau sumbatkan aku ya Allah? Dia tak kata syurga, tuan-tuan. Dia kata neraka. Sebab dia sedap dia ada dosa. Neraka mana ni ya Allah yang akan aku ini dihumbankan atas dosa-dosa aku? Ampunilah dosa aku ya Allah. Dia berhenti kepada Allah. Setiap hari dia akan buat lagu tu sampai terlena, hingga orang azan subuh. Lalu ia bingkas bangun, mandi, pergi masjid, solat Jumaat. Orang mabuk sembahyang Jumaat subuh tu kan. Kita akan mabuk tak bangkit. Tu amalan tadi yang pertama. Amalan yang kedua ni, dia bangkit, mandi, dia sembahyang subuh berjemaah di masjid. Yang ketiga, setiap hari akan datang 2 orang anak yatim ke rumah. Dialah ambil anak yatim ni, mandikan mereka, hiaskan mereka, pakaikan pakaian kepada mereka, lalu dihidangkan makanan, dan dialah yang suap ke mulut-mulut anak yatim ni. Tuan-tuan, kerana itu Allah ampunkan dosa dia, dan Allah gerakkan hati seluruh penduduk kampung untuk uruskan jenazah dia. Kita ambil iktibar daripada kisah ini. Allahu Akbar. Lebih baiklah kita ini dikenali sebagai bekas orang jahat daripada kita dikenali sebagai bekas orang baik-baik. Tuan-tuan, cukup sekadar itu pertemuan kita pada malam ini. Cerita bab mati, cerita bab akhirat takkan habis. Terlalu banyak kisah dia, terlalu banyak penceritaan dia. InsyaAllah saya sedaya upaya akan habiskan fasa pertama, iaitu fasa barzakh, yang mana kita ada 13 fasa sampailah syurga ataupun neraka. Perjalanan setiap manusia, barzakhnya, tiupan sangkakala, berlaku kiamat, kebangkitan, perjalanan
bumi mahsyar. Bagaimana perjalanan dan sampai di bumi mahsyar. Kita dah ulas ni bulan yang lepas. Itu semua ada kisah-kisah dia. InsyaAllah saya cuba ceritakan kepada tuan-tuan sebagai muhasabah untuk diri kita. Moga-moga kisah ini boleh mentarbiah hati kita dan membuatkan kita takut. Maka kita takut untuk melakukan dosa. Seandainya terjerumus juga melakukan dosa, cepat-cepat kita bertaubat. Jangan takut-takut. InsyaAllah. Saya mohon ampun dan maaf pada semua jemaah, ayah-ayah, ibu. Sekiranya dalam penyampaian saya ni terkasar bahasa, yang tersilap kata, ada yang tertulis rasa, saya minta ampun banyak-banyak.